Selamat sejahtera pelajar-pelajar tingkat 4. Bertemu lagi kita dalam kelas sejarah. Untuk kelas hari ini kita akan bincangkan tajuk 5.3, iaitu ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Rujuk buku teks anda muka surat 134. Baik, dalam kelas yang lepas cikgu ada terangkan bahawa satu jawatan kuasa telah dibentuk untuk mewujudkan sebuah negara baru yang dinamakan sebagai Persekutuan Tanah Melayu. Baik. Jadi jawatan kuasa ini dinamakan sebagai jawatan kuasa kerja. Mereka mengambil masa 5 bulan untuk menyelesaikan kerja-kerja merangka perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, dan di bawah ini adalah ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, ada 4 ciri utama yang perlu kita lihat. Baik, yang pertama dari segi pentadbiran. Persekutuan ini dibentuk menerusi gabungan 9 buah negeri Melayu di Semenanjung Malaysia dan 2 buah negeri Selat, iaitu Melaka dan juga Pulau Pinang, negeri Selat. Okey, Singapura kekal sebagai tanah jajahan British yang berasingan. Kerajaan Persekutuan diketuai oleh seorang Pesuruhjaya tinggi British yang mempunyai kuasa eksekutif. Eksekutif ni maksud dia kuasa memerintah. Siapa dia? Pesuruhjaya tinggi British. Kerajaan Persekutuan bertanggungjawab hal-hal kewangan serta hal yang lain yang mempunyai kepentingan bersama. Jadi dari segi pentadbiran, Persekutuan Tanah Melayu ni masih dikuasai oleh British, tetapi dalam masa yang sama memberi kuasa kepada penduduk tempatan belajar untuk memerintah sendiri. Itu dari segi pentadbiran. Ciri yang kedua adalah kuasa raja-raja. Kuasa raja-raja di Semenanjung Malaysia ada 9 orang raja yang mewakili setiap negeri. Negeri yang tidak ada raja adalah Pulau Pinang dan juga Melaka. Baik, kuasa raja-raja ni membolehkan raja-raja memberi pandangan dalam beberapa perkara tertentu. Di peringkat negeri, di negeri dia sendiri, sultan atau raja bertanggungjawab mengesahkan rang undang-undang yang diluluskan dalam Dewan Perundangan Negeri. Setiap negeri itu ada perundangan dia sendiri. Jadi sultanlah yang bertanggungjawab mengesahkannya. Okey, ciri yang ketiga adalah perundangan. Dari segi perundangan, Majlis Perundangan Persekutuan diketuai oleh Pesuruhjaya tinggi British. Bidang kuasa Majlis Perundangan Persekutuan ini mencakupi hal ehwal luar, ketenteraman awam, kehakiman, perdagangan, komunikasi dan percukaian. Maksudnya di sini, ahli Majlis Perundangan yang diketuai oleh Pesuruhjaya tinggi British ni, mereka lah yang menetapkan undang-undang yang diguna pakai dalam Persekutuan Tanah Melayu. Dan undang-undang itu mesti mendapat perkenan raja-raja dan melalui majlis raja-raja. Mereka buat undang-undang. Contohnya undang-undang hak ehwal luar negara, ketenteraman awam. Contohnya negara kita tidak boleh berhimpun sesuka hati tanpa permit polis. Itu satu undang-undang. Kalau nak berhimpun ramai-ramai kena ada permit polis. Dia tak samalah dengan perhimpunan di sekolah, ya, tak sama. Ini ciri yang ketiga. Kita tengok ciri yang keempat, muka surat 135. Kewarganegaraan. Kewarganegaraan ini adalah siapakah rakyat yang berhak tinggal dalam negara tersebut. Kewarganegaraan dikuatkuasakan secara undang-undang. Jus soli hanya terbuka kepada rakyat raja dan rakyat British. Jus soli ini adalah kerakyatan di mana kita lahir, kita menjadi rakyat negara tersebut. Nak tahu apa itu rakyat raja dan rakyat British, rujuk di bawah ni. Rakyat raja ialah orang Melayu dan orang asli yang tinggal di negeri Melayu dan yang mempunyai sultan. Rakyat British pula adalah mereka yang lahir di Melaka, Pulau Pinang dan mana-mana tanah jajahan British yang lain. Permohonan, kita tengok ciri kewarganegaraan yang seterusnya. Pemohon
Yang lahir di luar negeri, ayahnya mestilah rakyat raja dan rakyat British. Orang yang tinggal di luar negeri nak menjadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu, ayah dia mestilah rakyat raja atau rakyat British. Penduduk asal dari negeri Melayu yang lahir sebelum, semasa atau selepas berdirinya Persekutuan Tanah Melayu diterima sebagai warga negara. Selain daripada ini, kewarganegaraan juga diterima secara pendaftaran. Mereka yang dilahirkan dalam Persekutuan Tanah Melayu dan bermastautin selama 15 tahun daripada tempoh 20 tahun dari tarikh permohonannya diterima sebagai warga negara. Okey, jadi itu 4 ciri Persekutuan Tanah Melayu. Baik, seterusnya, okey, subtajuk yang terakhir dalam bab 5 ni, okey, kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. Ada 4 kesan yang boleh kita lihat. Kesan ni maksud dia apa yang berlaku selepas Persekutuan Tanah Melayu itu diwujudkan. Okey, yang pertama, kesan yang pertama, mengembalikan kedudukan raja. Raja-raja ni dapat kuasa dia semula, okey, selepas Persekutuan Tanah Melayu diwujudkan. Sebelum ni, raja-raja hanya terlibat dalam hal ehwal berkaitan dengan agama Islam sahaja di negerinya sendiri. Tidak boleh terlibat dalam pentadbiran, tidak boleh terlibat dengan undang-undang. Tapi selepas penubuhan Persekutuan Tanah Melayu, raja-raja mendapat kuasanya semula. Baik. Ciri yang kedua, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Okay. Pembentukan perjanjian persekutuan ini telah mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan kaum-kaum lain, yang mana wujud istilah Bumi Putra dan bukan Bumi Putra. Bumi Putra ni kalau kita tengok konsep Malaysia sekarang, penduduk asal Semenanjung Malaysia dan penduduk asal Sabah Sarawak dikenali sebagai Bumi Putra. Okay. Penduduk China dan India selain daripada itu bukan Bumi Putra. Okey, itu beza dia. Baik. Seterusnya, membuka ruang kewarganegaraan. Kesan yang ketiga, penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 membuka ruang kepada orang bukan Melayu menjadi warga negara. Orang Melayu diiktiraf sebagai penduduk asal yang diberikan kedudukan istimewa. Sebab itu kalau kita di Malaysia, kita punya sistem pentadbiran, kebudayaan lebih kepada sifat-sifat timur kemelayuan, sebab diiktiraf sebagai penduduk asal. Kita tengok ciri yang keempat, kesan yang keempat, mewujudkan kerjasama kaum. Di Semenanjung saja ada 3 kaum utama, Melayu, Cina, India. Mereka ni perlu bersatu, barulah British akan bagi kemerdekaan. Itu syarat British. Jadi untuk bersatu, mereka perlu wujudkan satu unit penyatuan. Mereka wujudkan apa? Hubungan antara kaum. Di sini mereka bincang apa tuntutan kaum masing-masing dan seterusnya mencapai persetujuan, dan persetujuan itu menyebabkan kerjasama berlaku dan British yakin bahawa Persekutuan Tanah Melayu ini boleh diberi kemerdekaan suatu hari nanti. Okey. Dalam masa yang sama, kedudukan istimewa penduduk tempatan, iaitu kalau di Semenanjung, orang Melayu sendiri dijaga. Hak mereka mendapat pendidikan, mendapat beasiswa, mendapatkan tanah, mendapatkan harta benda. Itu adalah hak istimewa termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Okey. Habis dah bab 5 ini. Bab 5 telah pun habis. Jadi anda yang berada di luar sana, tolong rujuk buku teks anda, buat pembacaan sendiri dan fahamkan. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang cikgu kongsikan dalam video ini, anda akan lebih faham tajuk-tajuk dalam bab 5 ini. Baik, kelas kita sampai di sini saja. Bagi anda yang tak pernah hadir ataupun tak pernah temu lagi dalam kelas cikgu, tolong hadir dan dengar penjelasan cikgu. Okey? Baik, sampai sini saja kelas kita. Sekian. Terima kasih semua.